Assalamualaikum semua. Kembali kita dalam siri pembelajaran bersama Sazalinda. Tajuk kita pada hari ini ialah sihir. Sihir. Apa arti sihir tu? Sihir artinya ikatan, jampi atau perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat dalam bentuk sesuatu. Contohnya, gambar ataupun patung. Ia mendatangkan kesan dan akibat buruk pada tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuh atau secara langsung. Contohnya kita nak sihir orang tu, kita jumpa depan-depan, kita cakap atau kita hembus pun dah boleh sihir. Atau kalau kita tak jumpa, kita duduk dekat negeri Selangor, orang tu duduk dekat negeri Johor, pun kita boleh sihir. Guna gambar boleh, guna patung boleh, tapi na'udzubillah min zalik. Jangan buat macam tu, okey? Berdosa besar. Betul ke berdosa besar? Mari kita tengok apa hukum sihir tu. Sihir hukumnya haram. Haram artinya kalau kita buat, kita berdosa. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Jadi tepuk dada, tanya iman. Mana satu yang kita nak? Nak dapat pahala ke nak dapat dosa? So, jangan mengamalkan sihir. Apa dalilnya? Kita tengok potongan hadis daripada Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah itu? Qala, Nabi Muhammad bersabda, asyirku billah wassihru, syirik kepada Allah, sihir. Ada 5 lagi, nanti boleh Google ya. Okey, kenapa sihir tu haram? Mari kita lihat. Yang pertama, sihir tu ada unsur-unsur syirik. Beberapa minggu yang lalu kita dah belajar tentang syirik, iaitu salah satu dosa besar yang perlu dan wajib kita jauhi. Jadi, sihir ni boleh menyebabkan syirik sebab kita percaya ada kuasa lain yang kita boleh minta tolong untuk buat sesuatu untuk kita. Yang kedua, sihir ni menyeru jin. Pernah tak tengok dalam TV, orang jumpa Tok Bomoh ke, pengamal ilmu hitam ke? Apa yang orang tu buat? Mesti ada asap-asap kan? Bila ada asap, maknanya orang tu tengah seru jin, tengah panggil jin. Sebab asap adalah makanan jin. Jadi, nak panggil jin, dia kena bagi makan asap dulu. Kau tak takut dengan jin? Okey, yang ketiga, ahli sihir atau pengamal ilmu hitam ni, dia menggunakan syaitan sebagai perantara. Kita kan dah tahu syaitan ni makhluk yang jahat. Kenapa kita nak gunakan syaitan pula untuk tolong kita? Dah tentu-tentu syaitan tu tak nak tolong kita buat benda baik. Sebab dia tu jahat. Jadi, dia akan tolong kita buat benda jahat je. Siapa yang gunakan syaitan, maknanya dia berkawan dengan syaitan. Lama-lama, ikut perangai syaitan tu. Jadi itulah sebabnya kenapa sihir tu haram. Okey, kita lihat pula kesan-kesan perbuatan sihir. Antaranya, sihir merosakkan akidah. Macam mana pula sihir boleh rosakkan akidah? Sihir ni kan kita minta tolong dengan jin dan syaitan. Jadi maknanya kita percaya jin dan syaitan ada kuasa macam Allah. Sedangkan kita dah tahu hanya Allah sahaja tempat kita minta tolong. Yang kedua, kita akan dimurkai Allah, dibenci dan dimarahi. Iyalah, syaitan tu kan Allah tak suka. Kita pula minta tolong dengan makhluk yang Allah tak suka. Dengan kita sekali Allah tak suka nanti. Siapa yang Allah tak suka, tempatnya kat mana?
tu kat neraka tu. Yang ketiga, hati akan sentiasa resah sebab tahu buat benda yang tak baik. Dah tahu tak baik tapi nak buat juga. Yang keempat, dia akan menyebabkan permusuhan. Ingat orang suka ke kalau kena sihir? Merana hidup tau. Kalau family atau sanak saudara orang yang kena sihir tu tahu siapa yang sihir dia, dah tentu dia orang tak suka dan susah nak maafkan. Yang terakhir, sihir ni kerja orang malas, nak senang je, tak nak usaha. Jumpalah bomoh, bayar je terus dapat. Dapat apa? Dapat dosa. Jadi, kita dah tahu benda-benda sihir ni tak baik. Kita elakkanlah. Cara menjauhi sihir antaranya, kita kena dalami ilmu agama. Kita ni nama je orang Islam. Lahir daripada ibu dan ayah yang beragama Islam. Tapi kadang-kadang kita tak faham pun ilmu Islam tu apa. Jadi sebab tu daripada darjah 1 sampailah awak dah besar, ada mata pelajaran agama Islam diajar di sekolah. Tu semua untuk awak dalami ilmu agama. Bila awak dah dalami ilmu agama, awak kena amalkan Islam dalam kehidupan. Apa yang Islam suruh, buat. Apa yang Islam larang, tinggalkan. Dan yang terakhir senang je. Banyakkan berdoa dan memohon perlindungan daripada Allah. Jangan minta pertolongan daripada Tok Bomo. Jangan minta tolong dengan jin ataupun syaitan. Senang je kan? Okay. Alhamdulillah, dah selesai. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.